سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. Telah dekat saat manusia untuk dihisab amalan-amalan mereka. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka masih lagi dalam keadaan leka dan juga masih lagi berpaling daripada peringatan Allah. Ma ya'tihim min dhikrin. Tiap kali mana datangnya peringatan-peringatan Allah min rabbihim, yang datang daripada Allah, muhdasin, satu peristiwa pada mereka, illa istama'u, mereka dengar je peristiwa tersebut. Wahum yal'abun, mereka masih lagi dalam keadaan bermain. Lahiyatan qulubuhum, puncanya kerana hati-hati mereka masih lagi dalam keadaan leka kepada Allah. Surah Al-Anbiya ayat yang pertama dan yang kedua. Yang dihormati pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, imam, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat panjangnya umur kita. Sehinggalah Allah kurniakan pada kita untuk kita berada dalam tahun yang baru dalam kalender Masihi ini. Syukurnya kita dalam sibuk-sibuk kita, Allah kurniakan peluang untuk kita datang bertamu kejap dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan bila kita dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah dalam rumah Allah ini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Sebab alim ulama' sentiasa menyebut bahawa sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita dalam sibuk-sibuknya kita dengan urusan harian kita, Allah kurniakan peluang untuk kita datang sekejap, duduk seketika dalam rumah Allah ini, dengan tujuan untuk membetulkan jalan hidup kita, supaya jalan hidup kita ini jangan sampai peringkat kita terseleweng ataupun kita tergelincir daripada landasan yang telah ditentukan oleh Allah. Payahnya kita berada di landasan agama ini sampai peringkat tiap kali mana kita sembahyang, mulut kita tak berhenti daripada kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Tiap kali mana kita salat, kita sebut demikian, ya Allah, tolong bantulah aku ini untuk membetulkan hidup aku ni di jalan yang lurus, ya Allah. Kenapa kita baca doa ni? Sejak kita mula solat dahulu, sampai hari ni kita sentiasa baca doa ni. Jawabnya kerana
hidup kita ni senang untuk tergelincir. Senang untuk kita digelincirkan daripada jalan agama. Kita tak payah tengok orang lain lah. Kita tengok diri kita sendiri. Dalam hidup kita ni, kita mudah tertarik dengan apa dia? Tertarik dengan dunia ke? Kita mudah tertarik dengan akhirat. Ramai di kalangan kita senang tertarik dengan dunia dibandingkan dengan tertarik dengan akhirat. Kerana apa dia? Kerana dunia ni satu benda yang nampak. Segala benda yang kita buat, kita nampak terus dunia ini. Ganjaran dia nampak. Manakala untuk agama ni semua ganjaran di akhirat. Allah ajar demikian. Dunia ni bukan tempat untuk membalas. Tetapi dunia ni tempat untuk kita beramal. Beramal sepanjang hidup kita ni. Orang yang yakin sikit dalam tuadan dia banyakkan amalan. Manakala orang yang tak berapa nak yakin dengan akhirat Allah, dia mula tinggalkan sikit demi sedikit. Lagi lama dia hidup di dunia, lagi terpesona dengan hidup dia dengan dunia. Lagi lama dia hidup di atas dunia ini, lagi dia cuai terhadap perjalanan akhirat Allah. Sehingga kan ramai mana di kalangan kita, bila menghadap saja depan Allah, dia mula terkejut menghadap di hadapan Allah. Tergamam. Menghadap depan Allah tu dia tak percaya yang dia ni dah menghadap depan Allah. Kenapa dia tak percaya begitu rupa? Kerana tak ada persiapan pun dalam hidup. Dalam hidup kita ni, kita biarkan persiapan-persiapan untuk kita nak menuju ke sana tu tak ada pada kita. Hidup kita ni, Allah SWT sebut, walaupun kamu tahu, masa kamu ni bukan semakin lama kamu hidup, semakin panjang kamu hidup di dunia, tidak. Tapi lagi lama kamu hidup, lagilah dekat masa kamu untuk dihadapkan di hadapan Allah. Bukanlah lamanya kamu hidup, lagilah lambat kamu nak dihadap di hadapan Allah, tidak. Tapi Allah cerita perangai manusia begitu. Yang lebih teruk lagi dalam hidup manusia ni, bila dia lama hidup, dia rasa bahawa dia dah jadi hebat dah hidup di atas dunia. Yang menyebabkan setiap benda yang berlaku dalam hidup dia, illa stama'u. Semua benda yang berlaku dalam hidup dia ni, dia dengar je. Wahum yal'abun. Wahum mu'ridun. Mereka hanya dengar, mereka ni dalam keadaan yang buat leka je, buat tak erti je segala benda yang berlaku dalam hidup. Padahal Allah nak bagi tahu, benda yang berlaku ni menunjukkan ada tanda-tanda. Tanda-tanda apa dia? Tanda-tanda yang kamu akan didekatkan dengan Allah, ataupun tanda-tanda Allah nak tutup alam ini. Alam ini pun Allah nak tutup. Lalu Allah bagi tanda-tanda. Sebagaimana handphone kita, kalau nak habis bateri ada tanda-tanda dia. Kereta kita, bila nak habis minyak ada tanda-tanda dia. Demikian juga dengan manusia. Bila Allah nak tutup alam ni, Allah buat tanda-tanda ke? Ya, Allah buat tanda-tanda. Manusia pun bila nak mati ni ada tanda-tanda ke? Ada. Allah bagi tanda-tanda. Tapi Allah sebut, tanda-tanda yang aku bagi pada kamu ni, dalam hidup kamu ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut illa stama'u wa hum yal'abun. Kamu dengar je, kamu tahu je benda tersebut. Wa hum yal'abun. Kamu masih lagi sibuk bermain dan kamu sibuk lagi leka dengan permainan hidup ini. Punca apa jadi macam ni? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah tanya pada kita dalam surah Al-Anbiya. Saya mukaddimahkan sikit. Pada malam ni nak cerita tentang tajuk yang tuan-tuan minta saya bercakap pada malam ini. Itu tajuk mengenai kita berada di akhir zaman. Dalam suasana akhir zaman ini pada diri kita ni, kenapa kita jadi macam ni? Lahiyatan qulubuhum. Allah sebut, hati-hati mereka tu dalam keadaan yang lahiyatan. Hati ni masih lagi leka. Leka hati kita. Jemaah sekalian, nak tahu hati kita ni leka tak leka? Cuba cek waktu mana kita sembahyang. Waktu mana kita sembahyang tu, boleh bilang dengan jari berapa kali kita sembahyang ni jadi khusyuk. Ramai mana di kalangan kita, bila kita sembahyang, mula start sembahyang tu, hati kita mula merayam. Masuk Giant, keluar Giant. Masuk Tesco, keluar Tesco kita. Mula kita ni dalam keadaan lahiyatan. Hati kita ni mula dalam keadaan leka. Macam kita ni kan, kita duduk dalam majlis ilmu ni. Bila kita duduk majlis ilmu je, dia datang leka terus hati kita. Hanyut terus hati kita. Mula nak mengantuk, mula nak menguap. Tadi tak mengantuk kita rasa. Tapi sekarang dah letih dah. Kenapa? Lahiyatan qulubuhum.
Ini di antara tanda-tanda. Tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman dalam hidup seorang. Bila seorang tersebut dah mula semakin dekat nak menghadap depan Allah, di antara benda yang paling bahaya yang berlaku ialah lahiyatan qulubuhum. Hati ni jadi leka. Leka dalam hidup. Kita ni mula kita rasa aku makan garam dulu. Dalam hidup kita ni aku lebih cerdik daripada kamu. Aku lebih matang daripada kamu. Ini di antara penyakit yang datang. Satu bila orang dekat nak menghadap depan Allah, Allah tak panggil yang disebut dengan jasad. Allah tak panggil jasad. Tapi Allah panggil apa dia? Allah panggil hati. Bila kita dekat nak meninggal dunia, Allah panggil, malaikat panggil apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah panggil hati, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik kamu pada Allah dalam keadaan Allah redha pada kamu dan kamu redha dengan ketentuan Allah. Kita akan tanya sikit sebelum saya nak cerita panjang lagi tentang mengenai akhir zaman dalam hidup kita ini. Di antara benda yang sedang berlaku dalam hidup kita. Kenapa kita jadi leka dalam hidup kita ni? Leka-leka dalam hidup kita ni terhadap apa? Kita akan tanya, leka ni leka, benda apa Ustaz jadi leka? Dalam Al-Quran dicerita, ada 2-3 benda yang melekakan dalam hidup kita. Yang kita ni tak sedar yang kita leka dengan yang ni. Yang pertama, Allah sebut yang menyebabkan kita leka dalam hidup, harta benda. Harta benda ni melekakan dalam hidup. Allah cerita dalam Quran banyak, ayat-ayat Quran yang cerita orang leka dalam hidup. Leka di antara benda yang leka dalam hidup ialah harta benda. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat. Allah cerita harta benda dan juga anak pinak kami. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Menjadi satu perhiasan sepanjang kamu hidup di atas dunia. Kalau kita sibuk tanya orang yang turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, kita tanya dia, kamu turun pagi balik gelap ni kamu kerja apa dalam hidup kamu? Mesti dia akan jawab apa dia? Kerja harta, Ustaz, kerja harta. Orang kita ni akan jawab macam tu. Kerja dalam hidup ni kerja harta. Turun pagi sampai tengah malam baru sampai rumah. Kadang-kadang Quran pun tak boleh baca. Ramai mana orang kita demikian. Orang kita ni sampai sembahyang berjemaah pun tidak. Orang kita ni hidup ni sampai dalam hidup dia tak kenal pun para alim ulama. Kenapa? Sibuk cari harta. Allah bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ajar melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan hidup ni leka dengan harta benda kamu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman pada Allah, janganlah kamu dilekakan dalam hidup kamu dengan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengasihi Allah. Ini benda yang paling utama yang menyebabkan manusia leka. Rasulullah tegur sahabat-sahabat. Rasulullah ajar sahabat-sahabat, kalau kamu berjumpa dengan orang kaya, jangan kamu hormat orang kaya kerana kekayaan orang tersebut. Siapa-siapa yang berjumpa dengan orang kaya, kemudian dia hormat orang kaya tu kerana kekayaan orang tersebut, 2/3 agama dia sudah dilebur di sisi Allah SWT. Allah hancur leburkan agama yang ada pada kita. Kenapa Allah leburkan? Kerana kita sibuk nampak orang yang kaya. Kita tak nampak yang lebih kaya daripada dia ni siapa? Allah yang lebih kaya daripada dia tersebut. Islam ajar yang mengayakan manusia, huwallah, dia Allah. Huwal ghani, dia Allah ni maha kaya daripada segala-galanya. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia ajar sahabat-sahabat, dia sebut apa dia? Iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta, jangan minta dengan orang. Minta dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak pohon pertolongan, jangan kamu pohon pertolongan dengan yang berhormat. Jangan kamu pohon pertolongan dengan ustaz-ustaz. Jangan. Pohon pertolongan dengan siapa? Pohon pertolongan dengan Allah. Kenapa kita kena minta dengan Allah? Kerana dia yang kaya. Kamu minta dengan manusia. Manusia ni semua fakir. Manakala yang kaya, siapa dia? Allah yang kaya. Sebab tu, nak sebutnya, ada orang yang Allah pernah kayakan dia. Lalu Allah hinakan dia dengan kekayaan yang dimiliki dalam hidup dia. Siapa dia? Yang Allah kayakan dia, Allah hinakan dia dengan kekayaan dia. Qarun. Qarun kaya. Kaya tak kaya Qarun? Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda.
400 ekor kuda yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam dalam bumi sedalam 70 hasta. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta. Datang orang Melayu kita, sibuk buat program mencari harta Qarun dipanggil. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Yang ni jangan terperangkap. Islam ajar, kamu nak cari harta, carilah. Tapi kamu kena ingat, kamu ada had dan ada tempoh. Kalau kamu ada lebih kadar dia kamu cari harta, kamu kena keluar zakat. Manusia, kalau kamu nak harta, dapatlah harta dalam diri kamu. Tapi, bila sampai Jumaat, jangan kamu tinggal sembahyang Jumaat. Manusia, kamu nak cari harta, carilah dalam hidup kamu. Tapi rasuah, jangan makan. Jangan makan rasuah. Jangan kamu bagi rasuah. Dua-dua ni masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-rasyu wal murtashi kilahuma finnar. Orang yang makan rasuah, orang yang terima rasuah, dua-dua masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Allah ajar dalam hidup kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya harta jangan memperdayakan diri kita sehingga kita tersumbat dalam lubang kubur baru celik mata kita. Allah tegur pada kita, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jangan kamu sibuk nak banyak harta benda kamu. Bila kamu terjaga dalam hidup kamu, bila kamu tersumbat dalam lubang kubur, baru tercelik mata kamu saat mana kamu berada dalam lubang kubur itu sendiri. Jangan jadi demikian. Dalam hidup kita ni, yang pertama ni, jangan melekakan kita. Para hadis kan nak cari harta, cari. Tapi kena tahu kadar yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh cari. Jangan sampai peringkat kita cari harta ni, sampai peringkat baca Quran pun tak boleh. Cari harta ni, sampai peringkat tak datang sembahyang berjemaah. Cari harta ni, sampai peringkat kita tak keluarkan zakat. Cari harta ni, sampai sibuk kita mengira-kira harta kita. Ini satu kelekaan dalam kehidupan kita yang menjadi bahaya saat mana kita menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Yang pertama. Yang kedua, dalam hidup ni orang leka dengan apa? Kelekaan yang kedua dalam hidup, kelekaan dengan jawatan. Dengan kuasa. Kuasa ni pun orang leka dalam hidup. Siapa-siapa yang diberi kuasa, berhati-hatilah dia. Kerana saat mana kita ada kuasa, kita akan jadi leka dalam hidup. Ramai mana orang yang ada kuasa, saya nak sebut, dia ada kuasa, dia mula jadi sombong dalam hidup dia. Belum dia ada kuasa, dia tak sombong. Tapi dia ada kuasa je, dia jadi sombong terus. Ini bahaya ni, dalam hidup. Ramai mana orang kita ni jadi leka dengan kuasa. Bila dia naik managing director, dia tak datang dah dengan kuliah. Kenapa dia? Tak standard dengan kuliah. Managing director tak boleh dengan kuliah ni bagi. Orang yang dia rasa demikian. Dia rasa bila dia ada jawatan, dia mula terpukau dengan jawatan dia. Rasulullah datang, Rasulullah ajar, hidup ini jangan kamu terleka dengan jawatan kamu. Jangan kamu ingat, bila kamu pegang jawatan, kamu jadi mulia. Tak, Allah tak muliakan orang dengan jawatan. Siapa-siapa yang ada jawatan, jangan ingat itu satu kemuliaan. Laisa tashrifan, walakin taklifan. Siapa yang ada jawatan, dia bukan satu kemuliaan, tetapi satu tanggung yang dia kena jawab di hadapan Allah nanti. Pegang je jawatan, kamu tanggungjawab. Tuan-tuan jangan ingat, bila tuan-tuan jadi AJK masjid, tuan-tuan jadi mulia. Tak. Tuan-tuan jangan ingat, bila kita dah pegang jawatan AJK masjid, tak apalah kot, kita dah jadi AJK dah sekarang. Misal contohnya, tak datang semayang pun tak apa dah kita. Sebab kita AJK dah. Gambar kita ada, kita sebut demikian. Ini bukan masjid, ni masjid tempat lain. Jangan salah anggap pula. Cuma nak sebutnya, bila kita pegang AJK masjid je, kita kena bertanggungjawab. Tak percaya, bila kita masuk dalam kubur nanti, mereka tanya terus. Kamu AJK masjid kan? AJK masjid. Kamu jadi AJK masjid tu? Ya. Subuh tadi kamu datang tak? Subuh tadi. Subuh tak datang. Kamu jadi AJK, subuh tak datang. Kan ramai pula letak jawatan tak mendengar. Nak sebutnya pegang jawatan. Pegang je jawatan, bukan kemuliaan. Kena ingat dalam hidup kita. Jangan berebut nak pegang jawatan. Kerana ramai orang pegang jawatan, dia jadi leka. Dia jadi rasa besar diri. Pegang jawatan. Bila dia pegang jawatan je, dia mula pandang lekeh orang lain. Allah cerita, orang yang pegang jawatan di akhirat nanti, semua menyesal di hadapan Allah. Rasulullah cerita dah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bila Abu Dzar Al-Ghifari datang jumpa dengan Rasulullah. So ada Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Katanya Abu Dzar. Ya Rasulullah, kenapa kamu tak lantik aku jadi gubernur? Orang lain semua kamu lantik jadi gubernur. Aku kenapa kamu tak lantik ya Rasulullah? Rasulullah sebut pandang pada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, innaka dha'if, innaha amanah, wa innaha yawmal qiyamati nadamah. Wahai Abu Dzar, kamu tu lemah. Pegang jawatan ni, pegang tanggungjawab. Bila kamu pegang jawatan, kamu pegang tanggungjawab, di akhirat nanti, ramai yang pegang jawatan ni menyesal di hadapan Allah SWT. Kenapa tak menyesal? Tak boleh laksanakan tanggungjawab dia. Dia tak boleh laksanakan tanggungjawab. Bila tak boleh laksanakan tanggungjawab, menyesal. Kecuali orang yang boleh tunaikan tanggungjawab dia. Bila kita boleh buat benda yang kita nak buat, kita layak kena buat, tiba-tiba kita boleh buat, beruntung kita. Tapi kalau kita tak boleh buat, dengan jawatan kita tak boleh buat. Saya buat contoh apa dia? Allah cerita tentang di akhirat nanti, masing-masing melarikan diri. Siapa yang melarikan diri? Suami melarikan diri daripada isteri. Isteri melarikan diri daripada suami. Anak melarikan diri daripada mak ayah. Masing-masing Allah cerita, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Adik-beradik melarikan diri di antara satu sama lain. Berjumpa adik-beradik kita ni di padang mahsyar, sebut adik-beradik kita, engkau jangan mengaku engkau adik-beradik aku. Kemudian suami tengok isteri, berjumpa isteri, dia sebut apa dia? Engkau jangan mengaku engkau isteri aku. Isteri pula sebut, engkau jangan mengaku engkau suami aku. Semua masing-masing likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing fikir diri masing-masing macam mana nak suruh selamat daripada mahsyar Allah. Kenapa tak nak mengaku? Kerana tak nak rasa bertanggungjawab. Isteri akan soal kita. Isteri kita ni soal kita. Saya jadi suami dia, ya Allah. Tapi dia ni saya jadi suami dia. Tak pernah sekali pun saya khatam Quran depan dia, ya Allah. Memang hantaran kahwin Quran, ya Allah disebut. Hantaran kahwin tu Quran. Tapi sejak saya kahwin dengan dia, saya tak pernah pun belajar Al-Quran dengan dia. Diam kita. Tu baru Quran baru. Isteri kita ni, dia boleh anggap banyak benda yang dia boleh jawab. Kita pula sebut, ya Allah, dia ni isteri aku. Tapi duit aku hilang memanjang je dalam poket. Nak sebutnya gambaran, dia mula sebut, mula ungkit-mengungkit. Di pada mahsyar nanti, saling ungkit-mengungkit. Aku sejak kahwin dengan dia, ya Allah, tak pernah pun dia kejut aku bangun daripada tidur. Aku yang kena kejutkan dia dahulu, daripada tidur. Semuanya akan saling tunjuk-menunjuk, tuding-menuding daripada mahsyar Allah. Tu baru suami isteri. Belum lagi yang disebut dengan pemimpin dalam masyarakat. Jadi ketua kampung je. Saya nak sebut ni, ketua kampung. Kan letak jawatan pula ketua kampung. Ketua kampung je. Allah akan tanya terus. Engkau ketua kampung ni kan? Tapi berapa orang dalam kampung ni yang tutup aurat? Berapa orang dalam kampung ni yang tak solat? Berapa orang dalam kampung ni yang hisap dadah? Berapa orang dalam kampung ni yang berjudi dan sebagainya? Dia jawab di hadapan Allah. Jawab. Jadi imam pun sahabat-sahabat takut. Nak jadi tu imam masjid ni, nak jadi imam ni, sahabat-sahabat takut. Saling tolak menolak. Saya tak nak. Nanti orang tak khusyuk, saya yang tanggungjawab. Yang makmum tak khusyuk. Bila makmum tak khusyuk, imam yang kena bertanggungjawab. Nak sebutnya sampai tahap demikian. Takut sahabat-sahabat. Saling tolak menolak. Rasa tak layak dan rasa tak cukup di saat yang sedemikian rupa. Kerana jawatan bukan satu kemegahan. Jangan nampak kita berebut nak pegang jawatan. Yang menyebabkan kita leka di kalangan kita. Mana orang kita ni nak pegang jawatan. Bila pegang jawatan, tiba-tiba dia tak tunai tanggungjawab. Ada orang yang Allah pernah beri jawatan pada dia. Kemudian Allah hinakan dia dengan jawatan-jawatan dia. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun besarkan jawatan dia. Besar tak besar jawatan Fir'aun. Sampai peringkat dia mengaku jadi Tuhan. Fir'aun disebut, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling agung. Allah rakam kata-kata Fir'aun. Dan dirakamkan, dan dimasukkan, dan diceritakan tentang Fir'aun. Fir'aun sebut, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan, sekejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku jadi Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan. Iblis pun sedar diri, senang hati.
Manusia ni, bila dia rasa besar kuasa dia, belagak jadi Tuhan terus. Lawan terus perintah Allah. Ni perangai. Perangai orang yang ada kuasa ni. Bila orang ada kuasa, dia lawan perintah Allah. Kalau dia tidak ada agama. Bila dia ada agama, dia tak akan lawan perintah Allah. Ini nak sebutnya. Fir'aun contoh. Fir'aun, Allah simbolkan dia kezaliman. Fir'aun kenapa dia mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Fir'aun darah tak pernah naik tinggi Fir'aun. Gaut tak ada gaut. Fir'aun gaut mana ada? Dalam hidup Fir'aun disebut tak pernah bersin. Fir'aun tak pernah bersin. Dalam satu kitab cerita, Fir'aun tak pernah menguap dalam hidup dia. Menguap pun tak pernah. Allahu Akbar. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je menguap terus tak pernah kali. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali ustaz. Nak lawan Fir'aun dia. Hidup ni jangan leka dengan harta. Jangan leka dengan yang disebut dengan tahta. Dan jangan leka dengan rupa. Yang ketiga orang leka dalam hidup. Leka dalam hidup ni dengan apa dia? Dengan rupa. Orang kita ni sibuk nak jadi cantik. Sibuk nak berbadan sadu. Ni penyakit. Penyakit sibuk. Yang perempuan sibuk nak jadi muka putih. Sibuk dia dengan kuputih dia. Nak putihkan muka. Muka putih, lengan hitam legam dia panggil. Sibuk nak jadi muka cantik. Muka nak suruh lawa ni sampai peringkat kaya toke-toke kosmetik. Padahal muka kita ni Allah bagi dah secantik-cantik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia secantik-cantik kejadian. Cantik dah kejadian yang Allah jadikan kita ni. Tiba-tiba ramai mana orang kita nak cantik lagi. Nak lawa lagi dalam hidup dia. Yang perempuan sibuk nak jadi cantik. Yang lelaki sibuk nak berbadan sado. Sado ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil begitu. Nak sebutnya, minta maaf ni orang sado ni. Sibuk dalam hidup nak jadi badan kental. Ella tak makan nasi, makan telur 21 biji sehari. Makan sayur je tiap-tiap hari. Tak nak makan, takut nanti gemuk, boroi. Macam-macam gaya yang diistilahkan pada dia. Orang sembahyang maghrib, tak sembahyang maghrib dia. Sibuk main gimnasium, nak betulkan badan. Orang sedang tidur malam, pukul 2 pagi, dia sepak bola lagi, main futsal. Kamu nak sembahyang subuh pukul berapa dalam hidup kamu? Yang kamu pukul 2 pagi sepak bola lagi. Orang muda, kamu untuk apa badan kamu jadi kental? Badan kamu jadi sasa badan kita ni, nampak berketul-ketul badan ni untuk apa? Kita tanya lagi, untuk apa? Dia jawab, untuk ustaz, untuk naik pentas pakai seluar dalam ustaz. Tu je kerja dia. Tak ada benda pun bila dia dah jadi dalam keadaan sedemikian rupa. Tidaklah dengan badan dia sasa menyebabkan Israel takut. Menyebabkan Amerika lagi lintang pukang dengan dia. Tak. Tapi itu je nilai yang dia ada. Islam datang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Datang nak suruh kita luruskan jalan hidup. Kamu ni jangan terleka dengan yang ni. Banyak benda yang melekakan. Saya sebut 3 benda yang besar yang melekakan. Tapi dalam hidup kamu sibuk dengan yang ni, kamu terlupa dengan benda yang kamu kena patut kamu dapat. Kamu sibuk nak pada harta. Kamu sibuk nak pada tahta. Kamu sibuk nak jaga yang disebut dengan rupa. Kamu terlupa terhadap syurga. Kamu terlupa untuk dapatkan syurga. Hidup atas dunia ni, bukan yang ni yang kamu kena dapat. Dalam hidup kamu ni, kamu tak perlu pun dapat harta banyak. Untuk apa harta benda banyak? Kalau kita masuk dalam kubur, masuk saja dalam kubur, tiba-tiba kubur kita menjadi jurang kepada jurang api neraka Allah SWT. Untuk apa kita hidup dalam keadaan pengaruh yang hebat? Kita ni semua orang sujud sembah pada kita. Bila kita masuk dalam kubur je, kubur kita menjadi kawah pada kawah-kawah neraka. Untuk apa kita hidup? Dalam hidup kita ni, kita mempunyai anak-anak yang cerdik, rupa paras yang cantik. Bila kita menghadap depan Allah, masuk dalam kubur, pucat lesi wajah kita menghadap depan Allah. Artinya, dalam hidup ini, jangan kamu terleka yang terhadap syurga. Syurga ni diajar supaya kita, mesti kita dapat. Sebelum mana? Sebelum kita menghadap di hadapan Allah. Dalam hidup kita ni, jangan kita leka.
Kalau kamu leka, itu tanda kamu sedang berada di akhir zaman dalam hidup kamu. Siapa-siapa yang leka dengan yang ni, artinya dia sedang dalam keadaan dia berada di akhir zaman, sama ada dunia itu akhir zaman, ataupun memang Allah sengajakan leka dia dengan dunia, sehingga kan Allah senang nak matikan dia di saat mana dia gentak nyawa dia, dia dalam keadaan tak bersiap menghadap di hadapan Allah SWT. Yang ni yang paling bahaya dalam hidup seseorang. Dalam hidup kita ni, jangan kita kena istidraj. Istidraj ni tuan-tuan tahu apa dia? Istidraj ni maksudnya, di mana Allah memberi segala benda yang kita hajat tadi, tiba-tiba dengan pemberian yang Allah bagi tadi, menjadi bahan bakaran pada kita untuk dihumban ke dalam neraka Allah. Allah cerita bagaimana orang yang diistidrajkan oleh Allah. Dalam surah Al-An'am, ayat yang ke-44, Allah SWT sebut, "Falamma nasu ma zukkiru bih." Ketika mana kamu lupa segala peringatan Allah. Hidup kamu ni dalam keadaan kamu ni lupa peringatan Allah. Kamu leka dah. Kamu leka dengan apa dia? Leka dengan harta tadi. Kamu leka dengan jawatan kamu. Kamu leka dengan yang disebut dengan rupa paras kamu. Fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Kami mula buka segala pintu maksiat yang kamu nak buat. Allah sebut ni, kami buka segala pintu maksiat yang kamu nak buat. Yang menyebabkan kamu jadi pelik dengan orang macam ni. Kita jadi pelik. Ada orang kan, dia sembahyang tidak, puasa tidak, tapi rezeki dia kaya-kaya dalam hidup. Ada orang yang dia zakat tak pernah keluar, tapi dalam masa yang sama, dia ni, rumah dia semakin besar, kereta dia semakin mewah. Kita jadi pelik dengan dia. Kenapa dia ni, Allah bagi apa dia pada dia, kita ni puas sembahyang hajat tak semacam ni. Kita ni penat dalam hidup. Banyak ujian yang kita kena lalui. Ada orang yang dia tak pun, dia ni aurat pun tak tutup. Tapi jodoh ada, kahwin cerai. Hidup dia tu kahwin cerai je hidup dia. Nak sebabnya ada je jodoh. Kita ni yang tutup aurat ni, puas mandi bunga tak jumpa bunga. Nak sebabnya gambaran, kenapalah kita diuji macam ni? Jangan pelik. Orang yang kamu nampak itu, mereka sedang diistidrajkan oleh Allah. Akhir zaman, umat Islam akan diistidrajkan. Bila kita hidup dalam keadaan semakin lama, kita akan diistidraj. Berhati-hati dengan istidraj. Alim ulama sentiasa sebut ni. Jangan kamu nampak nikmat yang kamu miliki itu satu nikmat. Takut-takut benda yang nikmat yang kamu dapat itu satu nikmah yang Allah sedang menjadikan diri kamu mencelakakan dalam hidup kamu. Jangan kita ingat demikian. Ada orang yang hidup ni, Allah cerita, "Falamma nasu ma dzukiru bih." Ketika mana mereka mula lupa segala peringatan Allah. Fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Kami buka segala pintu maksiat yang mereka nak buat. Kita jadi pelik dengan dia. Dia ni umur dia panjang-panjang, bila nak mati dia ni? Dia ni sihat dia memanjang, bila nak sakit dia ni? Dia ni hidup dalam keadaan yang kaya-raya, bila nak jatuh miskin? Tak, kita sebut. Tak. Allah sengaja bagi nikmat ini untuk dia, untuk senang Allah nak menghumbankan dia dalam neraka Allah SWT. Bila demikian, para hadiskan kena ingat, Allah pesan pada kita, "Fatahna alaihim abwaba kulla syai'." Kami buka ke atas mereka segala pintu maksiat yang mereka nak buat. Allah buka. Bila mereka dah buat maksiat, hatta iza farihu bima utu. Sehingga mereka rasa gembira sungguh dengan maksiat yang mereka lakukan. Dia sebut, tengok aku, tak sembahyang pun rezeki banyak. Tengok aku, walaupun aku tak tutup aurat, jodoh ada. Tengok aku, dalam hidup aku, walaupun aku tak pergi masjid, orang masjid datang juga rumah aku. Dia boleh sebut demikian. Allah kata tak. Sengaja Allah buka untuk diri kamu. Fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Kami buka segala pintu maksiat yang kamu nak buat. Sampai bila? Hatta iza farihu bima utu. Sehingga kamu rasa gembira sungguh dengan maksiat yang telah kami bagi pada kamu itu. Suka kamu. Dalam keadaan suka kamu itu, akhaznahum baghtatan. Kami rentak nyawa kamu dalam keadaan mengejut. Faizahum mublisun. Di waktu itu tercengang-cengang kamu menghadap di hadapan Allah SWT. Masuk dalam kubur tu terkejut. Allah, mati dah aku disebut. Masuk dalam kubur tu baru tergamam.
cerita orang tergamam dalam kubur ni, berulang kali saya sebut di mana-mana pun. Kalau tuan-tuan baca dalam Al-Quran, tuan-tuan jumpa dengan ayat, orang tergamam ni, sampai dalam kubur, sampai bangkit di akhirat, sampai dicampak dalam neraka tu, tergamam lagi, masuk dalam neraka. Kenapa tergamam? Kerana tak bersedia. Tengok malaikat maut di depan muka tu pun, dah tergamam dah. Tengok, Allah, malaikat. Tangan tak boleh bergerak dah. Malaikat sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar tu, dia sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi malaikat. Jangan mati lagi malaikat. Kenapa jangan bagi mati? Fa'as-saddaqa. Sekarang juga saya nak bersedekah di jalan Allah. Sekarang juga. Menyesal ni kumpul harta banyak-banyak kena tinggal. Kumpul harta banyak-banyak kena tinggal. Sekarang saya nak bersedekah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab, terlambat bro, terlambat bro. Terlambat bro, baru sekarang, baru kamu nak kembali pada Allah. Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh sampai kematian di kalangan kamu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan ulang sekiranya aku tangguh kematian di kalangan kamu. Tapi manusia ni degil. Manusia ni degil. Saat mana malaikat dah mula masuk berduyun-duyun masuk tu, malaikat dah umum dah. Waja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Malaikat kata, sekarang sampai masa sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Orang kita ni hidup ni lari daripada apa? Lari daripada mati je. Tuan-tuan ada masa kan, tuan-tuan berdiri tepi jalan tu, kalau tengok orang jogging pagi-pagi tu, tuan-tuan tegur dia. Lari daripada apa? Dia jawab, lari daripada mati. Dia jawab. Yang jogging tu lari daripada mati je. Kalau kita ada masa tanya orang yang makan pagi-pagi dekat kedai tu kan, berdiri dekat kedai, belum kedai buka lagi dia dah berdiri kat kedai tersebut. Tanya dia, kenapa kamu beria sangat ni? Datang kat kedai pagi-pagi lagi untuk makan ni. Dia jawab, makan supaya lambat mati, dia jawab. Semua hidup ni lari daripada mati. Konsep hidup ni, semua lari jangan bagi mati. Bila dia mati, malaikat sebut, ni dah sampai dah nak mati ni, sakarat. Tarik daripada hujung kaki tu. Bila tarik daripada hujung kaki tu, sakit yang amat sangat. Tapi syaitan pujuk. Atas dunia pun kena pujuk. Waktu mana dekat nak mati, lagi senang syaitan pujuk. Jangan taubat ya bro. Relax ya bro. Lambat lagi ni, nak mati ni. Kamu baru tarik baru bawah baru ni. Jangan taubat lagi. Bila jangan taubat, tarik lagi. Daripada bawah, naik sampai ke lutut. Bila naik sampai ke lutut, kemudian syaitan pujuk lagi. Naik lagi sampai di perut ni, di pusat. Sejuk di pusat. Bila sejuk di pusat, turun sikit-sikit. Roh ni turun balik ke bawah. Bila turun ke bawah, syaitan sebut, kan aku dah kata, tak mati. Dia turun balik ni, tengok ni. Kamu rasakan dia turun? Turun. Bawah sampai bawah kemaluan. Tiba-tiba dia rentak naik. Zup naik ni, sampai ke halkom terus. Bila sampai di halkom tu, gamam dia. Allah mati aku disebut. Mati tu saja tak apa. Dia keluar mulut dia sebut, qala inni tubtul an. Sekarang juga aku taubat ya Allah disebut. Sekarang aku taubat. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat orang yang sentiasa hidup ni cuai dan sentiasa melakukan benda yang sayyi'at, benda yang buruk. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sehinggalah roh mereka ditarik sampai di halqum, lalu mulut mereka sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Mereka kata tak ada taubat. Sampai demikian. Turun malaikat ni. Malaikat tegur terus. Kalla, jangan begitu hidup ni. Iza balagatit taraqi. Ketika mana roh kamu digentak sampai di halqum. Wa qila man raq.
siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Wa zanna annahu al-firaq. Bau perasan, mati dah aku disebut. Wal taffatis saq bisaq. Mata ni terbeliak, pandang kanan, pandang kiri, saat mana dia dalam keadaan sedemikian rupa. Roh ni keluar daripada tubuh badan. Saya tak cadang nak cerita panjang yang ni. Tuan-tuan belajar dalam kitab Ziarah ke Alam Barzakh. Tuan-tuan belajar dalam kitab suasana yang kita nak lalui akan datang nanti. Kena belajar tuan-tuan. Jangan tuan-tuan tak belajar. Nanti tuan-tuan akan menyesal waktu mana menghadap depan Allah nanti. Bila saat mana keluar saja roh, kemudian orang datang, mandikan mayat kita, kita rasa. Orang kapankan jenazah kita, kita rasa. Orang usung jenazah kita, kita rasa. Semua kita rasa. Orang bawa jenazah kita sampai ke kubur, letak je jenazah kita dekat kubur tu, berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir. Warna hitam kebiru-biruan. Bila berdiri je, kita nampak di hujung kaki kita ni, berdiri dah malaikat munkar dan nakir, orang usung jenazah kita. Turun dalam liang lahat. Letak saja tersebut, bunyi ni, suara bawah telinga ni. Selamat datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kami. Bila tutup saja liang lahat, bunyi tanah yang turun. Sampai para lutut je. Bila sampai para lutut je, datang dah malaikat munkar dan nakir depan muka kita. Halau solat kita, halau zakat kita, halau haji kita, halau segala-galanya. Di saat tersebut, tiba-tiba mulut masing-masing sebut apa dia? Qala rabbirji'un. Tuhanku, berilah peluang untuk aku hidup balik ya Allah. Aku nak hidup balik ya Allah. Kenapa nak hidup balik? Kenapa nak hidup balik? Bila dah masuk dalam kubur, nak hidup balik. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik ya Allah, saya nak buat balik amalan salih yang saya tertinggal dahulu ya Allah. Maknanya dia orang Islam ni dia tahu. Dia tahu amalan soleh. Bila sebut saja nak hidup balik, dia sebut, kalau saya boleh hidup balik ya Allah, saya akan buat balik amalan soleh. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut dia sebut, sembang kencang je kamu. Takkan besar je. Nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh. Sampai kamu dibangkitkan balik di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya nak sebut yang ni supaya tak ada orang Sungai Kandis ni bila masuk dalam kubur nanti menyesal. Tuan-tuan jangan jadi demikian tuan-tuan. Tuan-tuan, saya doa sangat supaya yang hadir malam ni bila masuk syurga, masuk kubur menjadi syurga terus insya-Allah. Mudah-mudahan kita jadi demikian. Dalam hidup kita ni, janganlah kita hidup saat mana kita hidup ni tiba-tiba bila masuk dalam kubur, tiba-tiba kubur kita berubah menjadi kawah pada kawah neraka. Kenapa? Kerana kita tak bersedia. Bersedia mengejar apa? Hidup di atas dunia ni. Kita berhenti keluar azan kan? Azan dulu lah. Nampak semangat pelik ni. Kita berhenti dulu insya-Allah.
Tuan-tuan, sewaktu mana kita diberi peluang oleh Allah untuk hidup ini, walaupun kita berada pada penghujung usia, ada 2-3 perkara yang perlu kita buat, yang mesti kita dapat pada diri kita sebelum kita dipanggil menghadap depan Allah. 2-3 perkara ni saya nak sebut supaya kita semua dapat. 2-3 perkara yang besar ini. Ulama-ulama sebut yang pertama, di antara perkara yang kita jangan sampai leka hati kita, ialah kitanya mendapat hidayah yang datang daripada Allah. Yang ni kita kena usaha untuk dapat hidayah. Dapat hidayah ni maksudnya kita dapat bimbingan daripada Allah. Sebab tu tiap-tiap kali mana kita solat, mulut kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkanlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Hidayah ni maksudnya apa dia? Hidayah ni maksudnya bimbingan. Allah mula tunjuk sayang pada kita, Allah pegang jasad kita, Allah tunjuk jalan. Yang ni yang kamu kena buat. Yang ni dipanggil hidayah. Semua orang dapat ke hidayah? Tak semua. Tak semua dapat hidayah. Kita buat contoh yang datang malam ni. Yang boleh datang masjid malam ni, orang panggil orang yang dapat hidayah. Yang tak boleh datang, ada yang tahu malam ni ada majlis ilmu, tapi dia tak boleh datang. Orang tanya dia, masjid ramai-ramai itu ada apa? Ada ceramah, dia sebut. Ceramah apa? Ceramah ustaz cerita tentang mengenai akhir zaman, dia sebut. Lepas tu kamu tak datang ke? Tak. Kenapa tak datang? Aku tak hidup di akhir zaman lagi, dia jawab. Dia jawab, senang dia jawab. Kalau kita tanya lagi pada dia, kenapa yang kamu tak datangnya? Pergilah dengar sekejap. Dia jawab, sebenarnya aku tak dapat hidayah lagi, dia jawab. Hidayah ni bimbingan Allah. Tak mudah kita dapat. Saya buat contoh yang mudah. Orang yang tak dapat hidayah, patutnya dia dapat hidayah, tapi tak dapat. Siapa dia? Abu Lahab. Bapa saudara Rasulullah SAW. Patutnya dia dapat hidayah, kerana dia bapa saudara Rasulullah. Dia dekat dengan Rasulullah. Dia yang sambut kelahiran Rasulullah. Tapi bila Rasulullah cerita tentang Islam, dia lawan Rasulullah. Nak sebutnya tak dapat hidayah. Siapa lagi? Abu Talib. Abu Talib tu betul-betul jaga Rasulullah. Sejak daripada kecil, umur 8 tahun. Sampai Rasulullah usia 25 tahun. Rasulullah berumah tangga. Dia yang bawa pinangan Rasulullah. Kemudian waktu mana Rasulullah menjadi Nabi dan juga Rasul, dia yang tahankan Rasulullah. Bila dekat nak meninggal dunia, dia yang tak boleh mengucap pula. Tak boleh mengucap Abu Talib. Abu Talib tu, Rasulullah pujuk dia, pakcik. Tinggal pakcik seorang lagi tak mengucap. Anak pakcik Ummu Hanif dah mengucap. Isteri pakcik Fatimah binti Asad dah mengucap. Anak lelaki pakcik Ali bin Abi Talib dah mengucap. Tinggal pakcik seorang lagi tak mengucap. Sebut pakcik, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Rasulullah sebut demikian. Sebut pakcik, tidak ada Tuhan melainkan Allah dan saya ni Muhammad ni Rasulullah. Sebut pakcik, geleng kepala. Geleng kepala dia. Muhammad, aku tahu syurga tu betul, neraka tu betul, padang mahsyar tu betul, segala apa yang kamu sebut tu semua betul. Tapi Muhammad, biarlah aku mati dalam keadaan tak beriman pun. Terdudukkan Rasulullah, pegang tangan pakcik dia ni, pegang tangan, angkat tangan ni, baca doa. Ya Allah, selamatkanlah pakcik aku ni, ya Allah. Doa, minta dengan Allah, ya Allah tolonglah selamatkan pakcik aku ni, ya Allah. Aku sayang pada dia, dia jaga aku, ya Allah. Kemudian sampai begitu, turun ayat Quran tegur Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Tapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Yang buka hati dan tutup hati orang ni bukan kita. Yang buka hati dan tutup hati orang ni ialah Allah. Bila Allah buka hati dia, Allah buka hati kita ni untuk agama, senang je kita buat agama. Senang je kita ni dalam urusan agama. Tapi kalau Allah tutup hati, ceritalah tentang agama macam mana sekalipun, orang kita akan tertutup. Tak boleh. Tak mudah Farhan sekalian. Nak sebutnya dapat hidayah. Saya buat contoh yang mudah hidayah ni. Apa dia? Kita buat contoh. Kita dah dalam Islam ni. Bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam ni. Saya nak tanya tuan-tuan. Siapa yang berani kata tak penting bangun tahajud malam? Tak ada orang kata tak penting bangun tahajud malam. Bangun tahajud ni penting ke tak penting? Penting.
Bila penting tahajud? Bila kita masuk dalam kubur seorang-seorang, saat mana selesai sesi pertanyaan malaikat munkar dan nakir, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka, kita jawab, selesai jawab je, kemudian kubur kita ni menjadi lapang terus kubur kita. Berubah menjadi warna hijau yang lebih cantik daripada suasana kita berada sekarang ini. Kubur kita ni tumbuh rumput-rumput yang warna hijau. Malaikat heret jenazah kita ni. Sandar dekat dinding kubur tu, kita tanya malaikat, ni cantik je, kubur ni jadi warna hijau, cantik je. Kemudian rumput-rumput jadi warna hijau, bauan wangi semerbak. Datang daripada mana ni malaikat? Kita sibuk tanya malaikat. Malaikat jawab apa dia? Ni datang daripada tahajud yang kamu bangun sewaktu mana kamu hidup dahulu. Bangun tahajud ni tak menyesal. Kita tanya orang, tanyalah, bacalah dalam kitab-kitab. Semua cerita penting tahajud. Tapi kita tanya kawan kita, penting tak bangun tahajud? Penting. Kita tanya balik dia, engkau bangun tak semalam? Tak bangun dia. Kenapa tak bangun? Kamu kata penting kan? Kenapa kamu tak bangun? Tanya ustaz yang kata penting-penting tu, tanya ustaz bangun tak ustaz? Ustaz pun jawab, tak bangun juga kot. Nak sebutnya yang kata penting-penting tu, kenapa tak bangun? Dia jawab balik. Dia kata tak boleh bangun. Kenapa tak boleh bangun? Kita tanya balik, kenapa tak boleh bangun? Sebab makan kenyang sangat sebelum tidur. Kenyang sangat sebelum tidur. Jadi susah nak bangun. Kita pun jawab balik, kalau begitu jangan makan sebelum tidur. Dia pun jawab balik, tak makan pun tak bangun dia jawab. Kalau makan lagi tak bangun. Nak sebutnya, kita tanya, kenapa tak bangun? Tak kunci jam ke? Kunci jam. Jam je bangun, saya tak bangun dia jawab. Tak boleh bangun. Kenapa tak boleh bangun? Sebab apa tak boleh bangun? Buang air kita boleh pergi buang air. Pergi buang air kecil. Tapi kita balik semula, kenapa kita tak boleh untuk solat 2 rakaat di saat itu? Jawab apa dia? Kadang-kadang kita tanya orang, kenapa tak bangun? Susah sangat dia jawab. Sebenarnya ustaz, saya ni memang berketurunan dah tak bangun dia jawab. Saya ni memang keturunan saya je ni payah nak bangun. Kalau orang tak kejut, lusa pula bangun dia sebut. Payahnya nak bangun dalam diri kita ni. Tak, kita tanya balik. Kalau begitu, kalau bangun, kamu solat tak? Kalau kamu bangun, kamu solat tak? Ya, kalau saya bangun, saya solat. Dia jawab. Ya, kalau saya bangun, saya solat. Kita tanya balik dia. Duha. Waktu mana kamu sedang bangun? Kamu solat tak duha? Tak solat juga. Tanda apa dia? Tanda kamu tidak diberi hidayah oleh Allah. Hidayah ni, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah pilih dalam hidup ini pada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Sebab tu di awal-awal tadi, saya sebut, syukurlah pada Allah kerana kita dipilih oleh Allah untuk datang ke majlis ilmu. Syukur. Di saat mana orang lain tak boleh datang. Tiba-tiba Allah pilih kita untuk datang. Sebut je alhamdulillah pada kita ni. Syukurnya kita kerana Allah pilih kita untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa dia? Bila kita dekat dengan Allah, dapat hidayah, confirm kita dekat dengan Allah. Kita rasa nikmat dalam ibadah. Kita akan rasa seronok dalam kita taat. Kita tak rasa nak lawan perintah Allah. Kenapa? Kerana kita sedang diberi hidayah oleh Allah. Perkara yang pertama hidup atas dunia, tolong dapatkan hidayah Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, alif ulama sebut, supaya kita tak menyesal bila kita berada di akhir zaman ini. Benda apa yang kedua yang kita kena dapat dalam hidup? Dapatkan keampunan Allah. Keampunan Allah. Tiap-tiap hari ini minta ampun pada Allah. Jangan malas nak minta ampun dan minta ampun pada Allah. Kerana semua kita ni pendosa. Tak ada orang yang tak buat dosa. Saya buat dosa, tuan-tuan buat dosa. Semua di kalangan kita ni ada dosa. Kita nak tahu kita ni dosa, tak ada dosa, tengok kerah tak kerah hati kita. Hati kita ni kan, bila kita perhati elok-elok, kita sejak kita solat ni, berapa kali dah kita menitik air mata? Sejak kita rukuk ni, berapa kali dah kita ni menitik air mata? Sejak kita sujud ni, berapa kali dah basah tempat sujud? Kerana apa dia? Menangis kerana takutnya terhadap dosa. Berapa kali dalam hidup kita? Kita jawab tak pernah sekali pun, Ustaz. Itu tanda dosa kamu tebal. Dosa dalam hati kita ni semakin menebal. Setiap hari kita buat dosa, sekali titik hitam pada hati kita. 2 kali kita buat dosa, 2 kali titik hitam pada hati kita. Sehingga kan penuh hitam ini pada hati seorang. Hatta nuktatan sauda. Rasulullah sebut, sehingga hati kamu tu penuh dengan hitam pada diri kamu. Saat tersebut,
Kamu tak terasa lagi bila kamu buat dosa. Bila kita buat dosa, kita tinggal solat, kita tak terasa. Kita buka aurat, kita tak terasa. Bila kita tengok orang buka aurat, kita tak terasa. Kenapa? Kerana hati kita penuh dengan dosa. Oh, ada seorang hamba Allah, wali Allah. Dia duduk kat kampung, macam kampung tuan-tuan ni. Dia duduk kat kampung. Dia je tak pernah keluar ke bandar. Suatu hari, dia keluar ke bandar. Orang jemput dia. Jomlah Tok Guru, kita pergi ke bandar. Dia kata, untuk apa? Saja kita pergi berjalan-jalan. Dia kata, aku tak pernah pergi dalam hidup aku ni ke bandar. Dia pergi ke bandar. Bila dia pergi ke bandar, dia tengok orang perempuan yang buka aurat. Dia tengok orang lelaki yang tak tutup aurat. Terkejut dia, tergamam dia. Allah, dia kata, ada manusia yang seberani ini, yang lawan Allah. Ada manusia, dia terlampau terfikir sangat dia tu, jatuh pingsan dia. Lalu dia mati kerana takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ada sampai tak demikian. Kita ni tengok orang buka aurat, alhamdulillah kita. Kita jadi demikian. Pelik pula kita ni. Manakala dia tengok orang yang tengok buka aurat ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulut dia terulang-ulang. Kenapa? Takutnya kerana lembutnya hati dia sehingga sampai saat demikian. Kita solat ni, ada kita bila imam baca panjang-panjang, kita rasa nikmat. Rasa suka kita. Tu imam baca panjang, sonok je kita. Baca lagi panjang Ustaz, baca lagi imam, baca panjang-panjang. Kita rasa seronok kita dengar. Ataupun dalam hati kita, bila imam baca panjang, mula kita nak menyumpah. Pak Imam ni, inna a'tayna je Pak Imam dia sebut. Tak pun inna anzalna dia sebut demikian. Kita jadi nak marah bila baca panjang. Kenapa? Kerana hati kita kotor. Hati kita ni kotor. Saya kotor, tuan-tuan pun kotor. Dalam hidup kita ni kotor. Kotor ni, nak bersihkan kotor ni dengan apa? Dengan taubat. Allah ajar pada kita taubat melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taubat berapa kali sehari? 70 kali sehari. Jangan berhenti. Jangan mati di saat mana kita mati, dosa-dosa kita menurut sama dengan kematian kita, lalu pahala-pahala mati dengan kematian kita. Rugi kita. Biar kita mati, saat mana kita mati, pahala-pahala kita menurut sama pada kita, dosa-dosa kita turut mati dengan kematian kita. Itu beza kita, orang mukmin. Orang mukmin dalam hidup dia, sepanjang hidup, minta ampun. Ya Allah, ampunkan dosa aku, Ya Allah. Kita sentiasa sebut, Allahumma gfirli, ma qaddamtu, wa ma akhartu, wa ma asrartu, wa ma a'lantu, wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mulut kita ni tak terhenti. Minta ampun. Sehingga kan kita minta ampun pada Allah, terangkat tangan kita ni, sehingga tak keluar lagi suara-suara kita. Sebut, Ya Allah, banyak dosa aku, Ya Allah. Tak terkata dan tak terhitung dosa ini. Menggigil-gigil badan kita. Takut pada Allah. Lalu mengalir air mata kita saat tersebut. Tanda apa dia? Tanda kita dalam keadaan kejernihan hati di saat mana kita sedang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Penting dalam hidup ni. Kerana ramai yang mati ni membawa dosa-dosa. Yang menyebabkan dosa ni terhalang untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang kita hidup atas dunia, benda yang kita kena buat dalam hidup kita apa dia? Minta ampun. Minta ampun pada Allah. Sampai Allah suruh kita minta ampun ni, Allah guna kalimah wasari'u. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dhunubihim. Lalu Allah tanya, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah? Orang yang hidup dia, orang yang walladzina idza fa'alu fahisha, bila dia buat benda-benda yang tak baik, zakarullah, cepat-cepat dia ingat pada Allah. Zakarullah, fastaghfaru li dhunubihim. Lalu Allah ampun segala dosa-dosa dia. Lalu Allah tanya, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah? Siapa yang boleh menghapuskan dosa kamu kecuali Allah? Allah lah yang boleh menghapuskan dosa kamu. Seorang pemuda yang datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang jumpa dengan Rasulullah. Dia suruh ada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni datang dengan dosa yang banyak, ya Rasulullah.
Kemudian aku tadarkan tangan aku ni. Aku minta ampun pada Allah. Apakah Allah akan mengampunkan dosaku ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, Allah akan mengampunkan dosa kami. Lalu aku ulang kembali buat dosa-dosa lalu. Aku ulang lagi buat dosa itu. Kemudian aku tadarkan tangan lagi ya Rasulullah. Aku minta ampun pada Allah. Apakah Allah akan mengampunkan dosaku ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, Allah akan ampunkan dosa kami. Kemudian aku ulang lagi dosa itu ya Rasulullah. Aku buat lagi dosa itu. Kemudian aku taubat lagi pada Allah. Apakah Allah mengampunkan dosaku ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, Allah akan mengampunkan dosa kami. Dia angkat muka dia. Dia pandang Rasulullah. Sampai bila ya Rasulullah? Sampai bila ya Rasulullah? Rasulullah jawab, sehinggalah kamu berputus asa dalam meminta ampun kepada Allah. Allah tak pernah berputus asa dalam mengampunkan dosa-dosa kami. Pemurahnya Allah. Pemurahnya Allah dengan hamba-hamba. Pemuda ni dengar saja begitu Rasulullah sebut ni, mengalir mata dia. Mengalir menitik air mata dia. Allah, Allah disebut. Allah, Allah. Lalu dia kata apa dia? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia bingkah bangun, ditinggalkan Rasulullah dalam minta ampun pada Allah. Kita ni, penyakit akhir zaman ni apa dia? Sombong. Tak nak minta ampun pada Allah. Ini penyakit kita. Dalam hidup kita ni, sombong je. Sombong. Engkau tak ada dosa tau. Dia sebut. Engkau ni tak perlu minta ampun pun. Yang menyebabkan kita ni terlepas daripada minta ampun. Yang tu yang rugi pada kita. Yang kedua ni, minta ampun. Yang ketiga, tambahkan ilmu. Para hana sekalian. Sepanjang hidup atas dunia ni, menambah ilmu. Jangan malah menambah ilmu. Waktu mana kita ada peluang, tiap-tiap malam ni menambah ilmu. Saya cadangkan masjid ni, jangan kosong walaupun satu malam daripada majlis ilmu. Jangan simpan duit-duit tahun lepas. Jangan buat FD dalam bank. Jangan buat. Jangan simpan duit-duit ni. Panggil ustaz-ustaz. Buat kuliah. Tiap-tiap malam. Majlis ilmu. Majlis ilmu ni biar jadi meriah. Harta masjid. Jangan buat simpanan dalam bank. Saya tegur banyak tempat dah saya sebut. Jangan kita simpan dalam bank. Habiskan setiap tahun habis. Habis. Kemudian kita cari lagi. Kemudian kita guna lagi. Untuk apa dia? Untuk kegunaan masyarakat. Untuk mencari ilmu. Panggil ustaz-ustaz. Buat kuliah. Tambah ilmu. Ilmu apa yang kena ada? Yang pertama, ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Orang Sungai Kandis ni, tak layak, mesti tak ada seorang pun yang tak boleh baca Quran. Mesti boleh baca Quran. Wajib boleh baca Quran. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati tuan-tuan. Tuan-tuan jangan mati. Ingat betul-betul penduduk Sungai Kandis ni. Jangan ada seorang pun mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Pastikan semua di kalangan kita boleh baca Quran. Kena baca Quran. Jangan tak boleh baca Quran. Kalau kita tak boleh baca Quran, apa beza kita dengan si kafir tersebut? Apa beza kita dengan si munafik yang tak boleh baca Quran tersebut? Kalau betul kita seorang mukmin, kita mesti boleh baca Quran. Kalau kita tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, dikebumi jenazah dalam kubur, masuk saja dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tak percaya cuba mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Masuk je dalam kubur, malaikat tanya terus. Quran boleh baca Quran? Boleh baca Quran? Quran tak boleh. Kamu Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp? WhatsApp boleh dia jawab. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Tak kemalu kita dengan malaikat. Malu sikit umur kita yang Allah jadikan dalam hidup kita. Tiba-tiba tak boleh baca Quran. Siapa tak boleh baca Quran, datang jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, duduk tepi-tepi tiang ni, pegang Quran, nangis teresak-esak. Sebut pada Allah, ya Allah aku tak boleh baca ya Allah. Jalankan jari atas tulisan Quran. Sebut pada Allah tak boleh baca ya Allah. Bunyi ni kak dia nak sebut. Tak boleh. Bagi tahu pada Allah, menangis sekarang jauh lebih bernilai daripada menangis dalam kubur nanti. Bagi tahu pada AJK Masjid, tuan saya tak boleh baca Quran tuan. AJK Masjid pula jangan jawab pula, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian. Buat malu company je dia panggil. Kita ni dah jadi AJK mesti boleh baca Quran. Nak sebutnya dalam diri kita ni, biar kita boleh baca Al-Quran. Al-Quran ni ilmu yang paling utama dalam hidup. Ini Al-Quran. Yang kedua belajar apa dia? Belajar hadis Nabi SAW. Belajar hadis-hadis Rasulullah. Belajar. Jangan belajar hadis dulu, Quran tak belajar. Penyakit juga. Orang kita ni, ada di kalangan kita akhir-akhir ni, satu penyakit budaya,
nak suruh, dalam hadis ada tak? Dalam hadis ada tak? Dia tak sibuk tanya dalam Al-Quran ada tak ada. Dia sibuk tanya, status hadis ni macam mana? Dia tanya status hadis ni. Mana kat Al-Quran, dia tak tanya pula. Hidup ni belajar Quran dulu. Hadis yang kedua. Yang tiga, ijma' ulama'. Belajar ijma' ulama'. Pandangan ulama'. Ulama' berada di mana? Di situ kita mesti berada. Jangan jauh dengan alim ulama'. Ni cara dalam hidup kita. Nak suruh selamat. Kenapa dia? Ulama' ni warasatul anbiya. Jangan kamu hina alim ulama'. Jangan. Jangan kamu caci maki alim ulama'. Jangan. Tak padan-padan pun dengan ilmu kamu. Kamu nak mencaci maki para alim ulama' tersebut. Allah jadikan alim ulama' ni warasatul anbiya. Pewaris Nabi. Jauh dengan kita. Kita ni nak sebutnya jauhnya kedudukan kita dengan alim ulama' tu. Rasulullah kata, bagaikan apa dia? Ulama' ni bagaikan bintang-bintang di malam hari yang gelap itu. Menjadi cahaya kepada kehidupan perjalanan hidup kita. Satu kita diajar supaya jangan jauh dengan alim ulama'. Nak suruh apa dia? Dapatkan ilmu. Bila Allah matikan alim ulama', itu tanda matinya ilmu. Inna Allah la yaqbidu ilman intiza'an, walakin biqabdil ulama'. Allah tak cabut ilmu ni mengejut, tak. Tapi Allah matikan alim ulama'. Seorang-seorang mati. Bila mati alim ulama', tinggal para juhala. Bila tinggal para juhala, kamu sibuk tanya soalan-soalan pada dia, faftu fadallu wa adallu. Dia keluar pandangan, dia sesat, dia keluar fatwa, dia sesat dan dia menyesatkan orang lain pula. Yang ni yang jadi bahaya dalam hidup kita. Maknanya ilmu meningkatkan, menaikkan darjat di kalangan kita. Kemudian yang keempat, cari apa dia? Cari keikhlasan. Hidup atas dunia ni, biar jadi ikhlas. Jangan kita jadi hilang keikhlasan. Datang masjid, orang tanya, kenapa datang masjid? Nak dengar ceramah. Kenapa nak dengar ceramah? Jamuan disediakan. Hilang keikhlasan terus. Jangan. Kita datang, orang tanya, kenapa datang masjid? Nak dengar ceramah. Kenapa nak dengar ceramah? Supaya saya dekat dengan Allah. Ini cara demikian. Orang tanya, ni kenapa ni kelam kabut kemah rumah ni? Tetamu nak datang, dia jawab. Last minute tetamu telefon. Minta maaf lah tak sempat datang hari ni. Saya datang minggu depan. Terduduk dia. Menyesal aku kemah rumah tadi. Dia kemah rumah tadi kerana Allah ke kerana tetamu? Kalau dia buat kerana Allah, tak ada penyesalan dalam hidup. Kita tak akan rasa putus asa dalam hidup kita. Biar jadi ikhlas. Macam mana nak suruh jadi ikhlas? Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Susahnya nak jadi ikhlas ini. Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Ikhlas dalam keluarga. Ikhlas dalam masyarakat. Ikhlas dalam hidup berjamaah. Ikhlas ini kita tak nampak benda lain. Tapi kita buat semuanya lillah, lillah, lillah. Dia dipanggil demikian. Keutamaan dalam hidup kita. Kenapa ikhlas? Tanpa ikhlas kita tak mampu masuk dalam syurga Allah. Nak masuk syurga Allah mesti ikhlas. Allah dia nak suruh kita jadi hebat dengan hidup kita ni. Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Allah jadikan surah Al-Ikhlas ini 1/3 Al-Quran. 1/3 Al-Quran. Kita baca surah Al-Ikhlas sekali, kita seumpama kita baca Al-Quran 1/3 Al-Quran. 2 kali kita baca surah Al-Ikhlas, 2/3 Al-Quran. 3 kali kita baca surah Al-Ikhlas, setiap hari kita baca sebuah Al-Quran yang kita baca. Tapi tuan-tuan, kalau kita tanya di kalangan kita, senang ke baca surah Al-Ikhlas? Susah, Ustaz. Kalau saya tanya tuan-tuan, siapa yang nak baca surah Al-Ikhlas hari ni, tolong angkat tangan. Ramai tak terangkat tangan. Baik tak suruh angkat tangan. Nak sebutnya gambaran pada kita ni, susahnya nak baca surah Al-Ikhlas. Kenapa? Susahnya menjadi manusia yang ikhlas. Dan yang akhir sekali, kita mengejar apa dia? Yang akhir sekali mengejar husnul khatimah. Pastikan kita dapat husnul khatimah. Yang dalam hidup kita ni, yang kita kejar apa? Saya tak kejar harta, saya tak kejar tahta, saya tak kejar yang disebut dengan rupa. Yang saya kejar apa dia? Saya nak mati dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya nak mati benar-benar seorang Islam. Macam mana mati seorang Islam? Jaga 3 perkara je. Jaga 3 perkara. Kalau kita nak mati dalam keadaan betul-betul husnul khatimah. Yang pertama, tolong jaga keyakinan hidup. Jangan bercampur selain daripada Islam. Jangan campur dalam keyakinan kita mesti Islam je. Jumpa dengan kawan-kawan kita ajak berniaga.
Kita tanya, perniagaan ini Islamik ke tak Islamik? Diajar dalam syarak ke tak diajar dalam syarak? Kawan-kawan kita ajak kita join parti misal contoh. Kita tanya, parti ni boleh bawa ke syurga ke tak boleh bawa ke syurga? Kena tanya. Kak ramai dapat sampai di dunia je. Tak boleh sampai ke akhirat Allah. Kena tanya, betul-betul kan tuan-tuan? Jangan kita ni sekadar untuk di dunia je. Kemudian, bila kita orang pergi ke bank, pegawai bank tanya, ni nak buka akaun cara Islamik ke cara konvensional? Ada orang kita ni, dia tak percaya dengan Islam. Dia tanya, mana yang untung? Dia tanya. Mana yang untung? Maknanya apa dia? Kamu tak yakin dengan Islam. Kamu tak yakin. Jangan. Hidup ni bila kita sebut Islam, ni, kukuhkan keyakinan. Mulut kita ni sentiasa sebut, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Mulut kita ni sentiasa sebut demikian. Jangan sampai peringkat kita ni teragak-agak. Saya ni, Ustaz, saya ni kadang-kadang Islam, kadang-kadang liberal, dia sebut demikian. Saya kadang-kadang Islam, kadang-kadang nasionalis. Jangan. Jangan tuan-tuan. Saya kadang-kadang Islam, kadang-kadang Syiah. Punah dalam hidup kita. Islam ni, dia tak bercampur. Islam ni, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam ni semua sekali. Dalam sosial Islam, dalam hiburan Islam, dalam politik Islam, dalam pendidikan Islam, dalam kebudayaan Islam. Semua benda yang kita buat, mesti Islam. Kalau kita nak husnul khatimah, kecuali kita tak nak husnul khatimah. Kalau tuan-tuan nak husnul khatimah, yakin dengan Islam. Jangan goyang walaupun sikit. Jangan campur selain daripada ajaran Islam. Bila? Ni saat mana roh sampai di halqam ni? Roh sampai di halqam ni, syaitan pujuk ni menyamar menjadi arwah ayah kita. Dia sebut apa dia? Anakku, jangan mati dalam Islam ya. Abah ni abah. Abah membesar kamu dahulu. Kamu jangan mati dalam Islam. Kamu mati dengan abah. Abah dahulu mati dalam Yahudi. Dia sebut demikian. Abah mati dalam Yahudi. Bila kita cuba juga mengucap, Rasulullah sebut ni dalam hadis Bara' bin Azib. Panjang hadis ni. Yang cerita, bila kita cuba mengucap juga kan, cuba kita pergi dekat dengan orang nak mati. Orang yang dekat sakaratul maut. Kita ajar dia sebut, la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah. Ramai di kalangan mereka tak boleh sebut. Diam je. Diam je. Ada yang geleng kepala. Bila dia geleng kepala, Imam Malik kata, dia bukan geleng kepala pada kamu, tetapi dia geleng kepala pada syaitan yang berada sebelah dia. Kamu kena ingat betul-betul. Bila kita ajar orang, sebut la ilaha illallah. Dia geleng kepala. Jangan pula kita sebut, jahatnya dia ni. Dekat nak mati pun geleng kepala lagi. Jangan. Bila dekat nak meninggal dunia, kita sebut tu, dia geleng kepala pada syaitan sebelah. Kemudian, bila kita ajar lagi, dia nak mengucap, syaitan menyamar menjadi arwah ibu pula. Syaitan menyamar menjadi arwah ibu ni, dia goyangkan buah dada ni. Dia tunjuk buah dada ni. Anakku, jangan mati dalam Islam. Ini Umi. Ni ibu. Ini mak ni yang pernah membesarkan kamu dahulu. Jangan mati dalam Islam. Susu inilah yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Anakku, matilah kamu dalam Kristian. Ibu mati dalam Kristian. Para hadirin sekalian kena ingat yang ni. Akan berlaku di kalangan kita. Tapi di Sungai Kandis ni, syaitan Sungai Kandis ni, dia tak sebut mati dalam Yahudi. Kerana orang Sungai Kandis tak pernah kenal pun Yahudi. Dia tak sebut, syaitan Sungai Kandis ni, dia tak sebut mati dalam Kristian. Kerana orang Sungai Kandis tak pernah kenal pun Kristian. Tapi dia sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Matilah kamu dalam Islam nasionalis. Matilah kamu dalam Islam sekularis. Kita pun dengar, Islam juga ni mati je lah. Kita sebut. Senang je kita. Tu belum sebut lagi Islam hadari, dia sebut demikian. Nak sebutnya kitanya, kematian kita ini menyebabkan su'ul khatimah. Yang kedua, tolong jaga ibadah. Jaga ibadah. Yang pertama, tolong jaga keyakinan. Jangan berubah keyakinan kita dengan Islam. Yang kedua, tolong jaga ibadah. Ibadah apa kena jaga? Jaga ibadah solat. Berada penghujung zaman ini, jaga solat. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalau kalian dah usia 60 tahun, kalian tak payahlah lagi sibuk dengan urusan lain. Jaga solat 5 waktu dan berjemaah di masjid ini. Masjid ni pun usia tua pada kita ni. Masjid ni tua pada kita, 100 tahun lebih saya dipahamkan demikian.
Maknanya apa dia? Kita ni sentiasa jaga ni. Datang sembahyang berjemaah di sini. Ayah-ayah umur 60 tahun, kalian tak payah lagi sibuk dengan urusan dunia. Jangan sibuk dah. Jaga solat berjemaah. Jaga datang. Solat jangan tinggal. Kalau dapat datang awal, berebut saf yang pertama. Orang tanya, kenapa berebut saf yang pertama? Saya nak orang yang paling awal akan dipanggil menghadap di hadapan Allah nanti untuk saya cepat masuk dalam syurga Allah SWT. Pahala berbeza ni. Saf yang pertama, saf kedua, saf yang ketiga berbeza. Berbeza tuan-tuan. Kita tak nampak je. Rasulullah kata, kalau kalian tahu pahala saf pertama, saf kedua, saf ketiga, kalian berebut saf yang pertama, kalian akan bertikam-tikaman untuk dapatkan saf yang pertama. Tapi orang kita tak nampak. Dunia kita dunia kebendaan. Dunia kita materialistik. Cuba kita tukar. Siapa yang dapat saf yang pertama, dapat kereta mes mata belalang tersebut. Saf yang kedua, dapat perdana wisik. Saf yang ketiga, dapat motor keris. Saf yang keempat, dapat basikal buruk, basikal buruk, basikal buruk. Berebut orang kita dapat saf yang pertama. Tapi dunia kita, orang kita tak datang masjid, berebut duduk kat belakang. Tak rasa nak berebut saf yang pertama. Rugi kita. Sembahyang tolong jaga. Yang kedua apa dia? Baca Quran. Usia 60 tahun, baca Quran. Jangan tinggal baca Quran. Jangan rajin baca WhatsApp, jangan rajin. Jangan rajin baca Facebook, jangan. Usia 60 tahun bukan masa kalian lagi membaca Facebook, membaca WhatsApp. Tetapi banyakkan baca Quran. Baca Quran. Sebanyak mana kena baca Quran? Saya nak sebut yang usia 60 tahun, dia kena baca Quran sebanyak 10 juzuk setiap hari. 10 juzuk sehari. 3 hari khatam sekali. 3 hari khatam sekali Quran. Itu kaedah pada diri kita. Umur 60 tahun dah. 60 tahun ni mana masuk jabat dah? Mana kita masuk jabat umur 60 tahun? Dalam usia 60 tahun tak pergi kerja dah. Nak tunggu umur 93 tahun baru masuk jabat balik. Lambat lagi nak masuk jabat. Jadi oleh demikian, di usia kita sebegini, jaga baca Quran. Baca Quran biar banyak sikit. Untung kita. Dan kita tak menyesal dalam hidup kita. Kalau tak boleh baca, tolong hafal. Hafal Quran. Ni cara kita. Jangan malas nak menghafal Quran. Hafal 3 surah je. Yang utama, yang mesti ada pada dada kita. Surah apa dia? Yang pertama surah Al-Mulk. Mesti hafal. Bila kita dah ingat surah Al-Mulk, hafal surah yang kedua. Surah kedua surah Al-Kahfi. Tak panjang pun. 110 ayat dia panggil. Habis surah Al-Kahfi, tak mati lagi kita. Mengapa lagi? Sambung. Surah yang ketiga. Surah apa dia? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah pendek je. Jangan buat terkejut. Jangan buat terkejut. Surah yang pendek je. 286 ayat je. Kalau kita hafal sehari satu ayat, kita akan memerlukan 286 hari, kita akan ingat satu surah Al-Baqarah sebut. Ini besar nilai. Surah Al-Baqarah Rasulullah sebut, mana-mana rumah yang baca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani masuk dalam rumah tersebut. Bayangkan dada kita ada surah Al-Baqarah. Ada berani syaitan nak masuk. Jangan malah menghafal Quran. Buat tandingan-tandingan. Saya cadangkan masjid buat tandingan. Di kalangan ahli qaryah. Sekali setahun buat tandingan. Hafalan 3 surah misal contoh. Ahli qaryah masuk. Juara bagi hadiah pergi buat umrah. Siapa yang tak nak berebut di kalangan kita? Berebut. Pakej-pakej umrah ni. Yang ada yang tampal dekat masjid ni. Tolong minta dengan dia 1-2 tiket. Nak sebutnya gambaran. Mudah je untuk kita nak dapatkan. Hantar jemaah-jemaah kita. Yang menghafal banyak. Yang boleh ingat. Kita bagi hadiah-hadiah yang demikian. Ramai di kalangan kita akan berlumba melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak di kalangan kita. 2. Yang 3, dalam ibadah ni lagi apa dia? Tolong banyakkan bersedekah. Sedekah. Sedekah, jangan malas untuk bersedekah. Lagi panjang umur, lagi bersedekah. Jangan simpan harta. Jangan menyimpan, jangan simpan harta. Ramai dah orang menyesat. Tuan-tuan tengok banyak mana dah tanah-tanah yang tak boleh diagih-agihkan. Punca apa dia? Punca kita tak berwakaf, kita tak bersedekah sewaktu mana kita hidup. Akhirnya, anak-anak berkelahi, berebut harta yang ada ni. Bila berebut, dia caveat pergi ke mahkamah. Ambil masa. Nak habiskan, nak selesaikan masalah tanah tersebut. 10 tahun, 20 tahun, tak selesai. Kita dalam kubur tu, memang tak selesai. 10-20 tahun lah dalam kubur. Yang tak selesai lagi ni, urusan hidup di atas dunia. Sebab tu saya nak sebut pada tuan-tuan, kalau kita ada harta, tolong infak awal-awal.
Sebelum kita menghadap depan Allah, bagi. Kenapa kita bagi? Kita tukar untuk dapatkan syurga. Simpanan bukan untuk bekalan hari tua. Simpanan untuk bekalan ke syurga. Tu kena tukar konsep dia. Ramai mana orang kita ni simpan. Orang tanya dia, simpan untuk apa? Simpan untuk hari tua, ustaz, dia jawab. Sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua, dia jawab. Baru nak tua. Padahal dia menyimpan. Ada orang kita disimpan. Dah pencin balik kampung. Buat rumah besar. Siapkan rumah besar ni. Untuk apa rumah besar di saat mana dia tua? Siapkan rumah besar tu. Dah siap dia rumah besar, tak puas hati lagi, beli kereta besar. Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Masuk rumah. Masuk seminggu, 2 minggu je, meninggal dunia terus dia. Meninggal dunia, dah kereta baru dia dapat pada isteri baru. Isteri baru pula kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru ni. Raun kawasan kubur kita. Kita pun tengok macam-macam je kereta ni. Dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu, rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je rasa. Nak sebutnya menyesal je dalam hidup kita. Jangan ambil harta ni, jumpa dengan masjid. Masjid nak apa dia lagi daripada saya? Saya nak tukarkan nilaian untuk pahala yang Allah jadikan untuk diri saya. Ini benda yang besar dari kita. Dan yang akhir sekali, tolong jaga akhlak. Yang ketiga, tolong jaga akhlak. Akhlak ni jangan rosak. Jangan putuskan silaturahim. Mulut kita tolong jaga. Jangan banyak cakap tentang hal dunia. Jangan habiskan masa kita dengan handphone. Ayah-ayah, ibu-ibu. Main handphone tu, main game tak tahannya. Main game buat apa? Main Candy Crush pula tu. Kita dah berusia dah dalam hidup. Habiskan masa kita demikian. Jangan sibukkan kita. Jangan sibuk tanya orang. Tanya orang siapa juara Gegar Vaganza. Jangan sibuk tanya. Sibuk tanya anak-anak kita. Bila abah meninggal dunia, kamu nak ke bumi, jenazah abah di mana? Di sebelah kubur siapa? Tanya dia. Bila kita meninggal dunia, Umi meninggal dunia, siapa yang nak mandikan jenazah Umi? Siapa yang nak kapankan jenazah Umi? Siapa yang nak usung jenazah ini? Siapa yang nak jadi imam? Siapa yang nak duduk atas kubur? Malam-malam yang indah bila kita berada di barzah saat tersebut. Ini kita tanya soalan-soalan macam ni, menunjukkan kita ni tidak leka dan tidak lalai hati kita dalam keadaan kita sentiasa ingat pada Allah. Ingat betul-betul, Allah sebut, lahum lahiyatan qulubuhum. Mereka ni sibuk dalam lalai hati-hati mereka tadi. Jadi supaya tak lalai hati kita, kita dapat konsep ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang berada di akhir zaman. Tetapi kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Waktu mana kita menghadap di hadapan Allah nanti. Saya rasa panjang dah saya bercakap ni. Sejam lebih dah saya bercakap. Saya tengok tuan-tuan dah betulkan tulang belakang 8 kali dah saya kira. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah. Allah masukkan kita semua yang hadir malam ini di kalangan hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah. Mudah-mudahan demikian. Tuan-tuan, insya-Allah saya nak sebut kalau tuan-tuan ada kesempatan, tuan-tuan jemput datang ke Dewan di Lavender Bukit Damansara. Satu program saya nak buat satu program yang disebut dengan kesempatan terakhir sebelum kematian. Kalau kita dekat nak mati, kita nak buat apa dia? Nak buat macam mana? Nak suruh keluarga kita masuk dalam syurga. Yang inilah kitab yang saya akan huraikan. 2 jam pertama, insya-Allah Ustaz Abdullah Khairi yang akan cerita. 2 jam yang kedua, saya sendiri akan cerita tentang mengenai saat bila dekat kita nak menghadap depan Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masa, pada 27 Januari ni, 27 Januari ni, daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah hari je. InsyaAllah. Lepas tu berakhirlah program kita tersebut. Yang kedua, saya karang kitab ni, malam pertama di Barzah. Saya karang kitab Teman di Barzah. Saya karang kitab Khabar daripada Barzah. Dan saya karang kitab Talian Hayat di Barzah. Kitab ni, 4 kitab ni, saya karang ni dengan tujuan nak suruh orang kita tahu suasana yang akan dilalui saat mana kita di barzah nanti. Dan macam mana kita nak lakukan saat mana kita berseorangan di barzah nanti. Jadi kalau ada ustaz-ustaz, tolong ajarlah baca kitab-kitab macam ni. Ataupun kita baca pada anak-anak kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan anak-anak keluarga kita semua selamat di barzah nanti insya-Allah. Saya karang kitab ini ni dengan tujuannya oleh kerana saya bangunkan sekolah tahfiz. Tuan-tuan tahu di belakang saya ni
ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya bangunkan. 5 ni, satu di Shah Alam ni, Syekh 8 saya bangunkan. Kemudian satu lagi di Pahang, satu lagi di Kelantan, satu lagi di Pulau Langkawi. 4 buah. Dan yang terakhir saya bangunkan di selatan Thailand. Selatan Thailand ni asalnya pelajar ada lebih kurang 22 orang. Bila saya pergi ke Thailand, saya tengok ramai anak-anak yatim piatu kecil-kecil dia. Saya sian tengok mereka sebut. Saya kata, boleh tak kalau kita buat sekolah untuk mereka sebut. Kawan saya di sana dia kata, ya boleh kita buat. Dia pun buat sekolah. Buat sekolah tersebut asal pelajar 22 orang. Sekarang ada 460 orang pelajar. 460 orang ni saya kena hantar duit dana untuk mereka lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan untuk membiayai mereka tersebut. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka. Pelajar-pelajar tahfiz ni bangun pukul 2 pagi, sujud, doa pada Allah sampai pukul 5 pagi. Doa, minta pada Allah dan sebagainya. Kemudian madu tu mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Saya pernah kena kencing manis, saya pernah kena batu karang. Bila minum air madu, keluar batu karang tersebut. Saya dan kawan-kawan yang kena kencing manis, ada yang minum air madu tu, turun kadar gula dalam darah mereka sebut. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu. Inilah madu yang kita bawa balik ke rumah, orang rumah senyum je. Bawa balik madu satu lagi belakang parang lah jawapannya. Ada juga yang tak dapat belakang parang pun, yang keluarga bahagia dan elok dan Allah rahmati keluarga mereka tersebut, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ada kat belakang nantilah. Dan ada yang tak boleh makan madu tu, saya bentuk dalam bentuk kapsul. Saya campur dengan minyak habtus sauda dan minyak zaitun. Orang lelaki cuba amalkan 3 biji pagi, 3 biji malam. Buat amalan, insya-Allah. Mudah-mudahan dia akan rasa kelainan pada diri dia. Dan orang perempuan buat amalan 2 biji pagi, 2 biji malam. Orang lelaki dah terutama, cuba buat. Nanti para hadirin sekalian akan rasa kelainan yang Allah kurniakan pada kita ni sendiri. Mudah-mudahan cara demikianlah. Ada kat belakang nanti. Mudah-mudahan kita akan bawa manfaat pada pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa bagi mereka yang telah mewakafkan masjid ini ya Allah. Mereka yang telah menghidupkan masjid ini ya Allah. Mereka yang telah mengorbankan harta benda mereka untuk ke jalan agama kamu ini ya Allah. Jadikanlah kubur mereka di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa bagi mereka yang menghidup dan memakmurkan masjid ini ya Allah. Jadikanlah kebaikan-kebaikan yang berterusan dalam hidup, dalam kehidupan mereka itu ya Allah. Ya Allah, saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami sedang menderita penyakit yang berpanjangan ya Allah. Jadikanlah dengan tadahan doa ini penyebab kepada penyembuh penyakit yang dideritai itu ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami yang dililit hutang piutang yang banyak ya Allah. Jadikanlah tadahan doa ini ya Allah memudahkan mereka dalam melangsaikan segala hutang piutang itu ya Allah. Ya Allah, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis badan kami itu ya Allah. Saat mana kami dikafankan nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kafan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh ya Allah. Anak-anak yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah. Anak-anak yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah. Anak-anak kami juga yang akan berdoa di atas kuburan kami ya Allah. Saat sunyinya kubur kami daripada doa-doa mereka itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di malam tama kami di barzah nanti ya Allah, kamu ketemukanlah arwah ayah kami ya Allah. Kamu ketemukanlah kami dengan arwah
datuk nenek moyang kami di Illiyin, ya Allah. Saat sebegini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Rindu saat kami bersama dengan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu, ya Allah. Rindu saat kami dimandikannya saat pagi yang sejuk, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat mana arwah ayah kami menghantar kami ke persekolahan dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat tangannya menyuap ke bibir kami makanan-makanan yang indah yang disuap ke bibir kami, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat arwah ayah kami sujud dan sujud kepada kami, kedengaran esakan tangisan dalam sujukan itu, ya Allah. Ampunkanlah dosa arwah ayah kami saat ini, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kemarahan dan kemurkaan kamu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya dahulu, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan hidup kami seringkali diuji dan diuji di sisi kamu, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, yang menyebabkan hati kami menjadi keras, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, kehidupan kami seringkali berantakan, kekeluargaan kami, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun kami, ya Allah, sejahat mana pun kami, ya Allah, sekotor mana pun kami ini, ya Allah, segunung mana pun dosa yang melilit badan ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali kepada kamu-Lah, ya Allah, yang maha mendengar setiap rintihan hamba-hambamu ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي